Jadi berbanding dengan negatif 2.7% pada suku ketiga ini, prestasi Malaysia sebenarnya adalah yang terbaik di rantau ini berbanding dengan Singapura negatif 7%, Indonesia negatif 3.5%, Filipina negatif 11.5%. Jadi negara maju juga mengalami pengucupan seperti di zon euro ataupun eurozone ialah negatif 4.3% dan Amerika Syarikat negatif 2.9%. Jadi berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara, prestasi kita pada suku ketiga lebih baik. 财政部长东姑塞夫鲁指出，虽然我国第二季度的经济表现因官病重挫，但在政府的关怀振兴经济配套以及国家经济重整计划下，降低了国内的失业率，以及带动多个行业的成长。他有信心，一旦2021年财政预算案顺利在国会通过，能够带领我国经济走向复苏。 Yang utama, semua ini membantu negara merekodkan penurunan kadar pengangguran kepada 4.6% pada bulan September. Ia bermula dengan 5.3% pada bulan Mei dan turun pada 4.9% pada bulan Jun dan 4.7% pada bulan Julai dan Ogos, dan terakhirnya bulan September ini telah turun sampai ke 4.6%. Bank Negara Malaysia telah menyatakan tentang prestasi ekonomi negara yang menunjukkan penambahbaikan yang ketara pada suku ketiga tahun ini. Pada suku ketiga, KDNK, negara menunjukkan peningkatan yang merangsangkan sebanyak 18.2% dari suku kedua di peningkatan, tetapi masih lagi menunjukkan pengucupannya hanya negatif 2.7% pada suku ketiga. Namun ini jauh berbeza dengan pengucupan negatif 17.1 pada suku kedua semasa negara dikejutkan dengan gelombang COVID-19 pada masa itu. Jadi prestasi suku ketiga ini juga menunjukkan pemulihan selaras dengan pembukaan semula ekonomi selepas pelaksanaan pelbagai jenis PKP yang telah dimulakan pada bulan Mei lepas untuk membendung wabak COVID-19. Malah pemulihan ekonomi yang kukuh juga dapat dilihat melalui prestasi ekonomi bulan dari suku ketiga. Jadi pada kita lihat suku ketiga bulan yang terakhir pada bulan September, KDNK kita hanya menguncup sebanyak 1.6%, negatif 1.6%. Ini adalah bukti kukuh bahawa pembukaan semula ekonomi secara berperingkat dan juga aktiviti ekonomi mengikut SOP yang telah ditetapkan telah berjaya mendapatkan hasil dan tidak memudaratkan ekonomi negara. Yang utama, semua ini membantu negara merekodkan penurunan kadar pengangguran kepada 4.6% pada bulan September. Ia bermula dengan 5.3% pada bulan Mei dan turun pada 4.9% pada bulan Jun dan 4.7% pada bulan Julai dan Ogos, dan terakhirnya bulan September ini telah turun sampai ke 4.6%. Pada suku keempat, the fourth quarter, usaha membendung wabak COVID-19 ini berterusan dengan kelonggaran yang sudah diperhalusi oleh KKM serta kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi yang terlibat. Saya percaya berada di landasan yang betul. Kita perlu mendisiplinkan diri, mengikuti SOP dengan ketat supaya kita tidak merisikokan diri sendiri dan juga ekonomi. Tak kala bila kita menjalankan aktiviti harian seperti yang kita sedang lakukan sekarang. InsyaAllah langkah yang sedang diambil akan membantu kita meneruskan trajektori pemulihan ekonomi, ekspor meningkat, sektor pembuatan pun berkembang, manakala sektor perkhidmatan juga merekodkan pengucupan yang lebih kecil.